Apa yang telah kamu berikan kepada anak saya? Pemandangan itu sungguh sukar diterima. Di skrin kamera litar tertutup kecil yang dipasang di ruang tamu rumah kami di London kelihatan anak lelaki saya Max 6 tahun sedang duduk diam tidak bergerak di hadapan bungkusan snack dan jus manis. Dia bermandikan cahaya skrin televisyen yang berkelip-kelip. Pada usia 6 tahun, dia sepatutnya berlari dan melompat, tetapi belakang badannya membongkok sedikit tanpa senyuman tanpa suara. Saya terpaku tangan saya menekuk dada. Sebagai seorang ibu, adakah saya memberinya masa seperti ini? Adakah cara asuhan saya salah? Air mata penyesalan dan persoalan itu menusuk hati saya. Saya bekerja di sebuah restoran ternama, dengan jadwal shift yang tidak menentu berganti antara siang dan malam. Saya sentiasa didera rasa bersalah, kerana kehilangan masa berkualiti dengan anak saya akibat tuntutan kerja. Mama tak nak main dengan Max lagi ke hari ini. Suara kecil Max lebih menyakitkan hati saya daripada apapun. Suami saya, Andy, sentiasa sibuk. Walaupun di rumah dia sering duduk di hadapan komputer sibuk dengan mesyuarat atau persediaan laporan. Akibatnya Max sering diabaikan. Main dengan saya. Permintaan itu sentiasa dijawabnya dengan maaf ayah tak boleh main sekarang. Hari demi hari begitulah keadaannya. Kami memerlukan seseorang yang boleh menyediakan makanan, menemani bermain dan membina rutin harian. Bukan sekadar mengisi masa, tetapi seseorang yang boleh menjaga pertumbuhan Max. Oleh sebab keperluan mendesak inilah kami memutuskan untuk mencari pengasuh. Tidak lama kemudian dua calon muncul di hadapan kami. Seorang wanita muda yang ceria dan fasih berbahasa Inggris Lola. Seorang lagi Puan Lim Mei Jun yang telah berhijrah dari Malaysia 10 tahun yang lalu. Senyumannya yang lembut dan suaranya yang tenang meninggalkan kesan mendalam tetapi dia bertutur dalam bahasa Inggris dengan perlahan dan sesekali terhenti mencari perkataan. Semasa temu duga, saya ragu-ragu. Memandangkan perkembangan bahasa Max mungkin lebih baik memilih seseorang yang fasih berbahasa Inggris. Andy seolah-olah membaca keraguan saya. Demi kebaikan Max mungkin lebih sesuai mencari seseorang yang fasih berbahasa Inggris, katanya. Saya mengangguk dengan samar-samar. Pada ketika itu kami tidak tahu bahwa pilihan ini akan membawa masalah besar kepada keluarga kami di kemudian hari. Kami memilih Lola sebagai pengasuh. Sebaik sahaja dia melangkah masuk, dia menyapa dengan hello yang cerah. Senyuman ceria Lola serta-merta meyakinkan saya. Keraguan saya hilang apabila dia memperkenalkan diri dengan fasih berbahasa Inggris. Pada malam pertama, Lola menghantar mesej beserta gambar Max yang tersenyum. Dia budak yang sangat baik. Kami seronok bermain. Saya menghela nafas lega dari lubuk hati, tetapi pada masa yang sama ada sedikit rasa tidak selesa yang tinggal. Ruang tamu di latar belakang gambar itu terlalu kemas seperti bilik pameran. Adakah semua mainan Max telah dikemas? Saya berfikir, tetapi saya meyakinkan diri bahwa saya mungkin berfikir yang bukan-bukan. Walau bagaimanapun dalam beberapa hari perubahannya muncul secara terang-terangan. Di meja sarapan Max menggelengkan kepala apabila saya menghidangkan roti dan telur. Tak nak, Max nak snack biskut. Penolakan mengejut ini sukar dipercayai. Anak yang sebelum ini berselera makan apa sahaja kini hanya mahukan makanan manis. Malam itu saya masuk ke ruang tamu. Bilik itu sekali lagi kemas secara tidak wajar. Max meringkuk di sofa menonton TV. Saya bertanya, Max main apa hari ini? Dia hanya menjawab dengan suara perlahan. Tak ingat, naluri keibuan saya memberitahu ada sesuatu yang tidak kena. Saya bertanya kepada Andy, selera anak boleh berubah? Mungkin dia penat saja jawabnya. Tetapi saya tidak boleh menerimanya. Kecurigaan saya semakin kuat pada malam berikutnya. Sekembalinya dari kerja saya mendapati banyak bungkusan snack dibuang di dalam tong sampah dapur. Adakah ini makanannya? Apabila fikiran ini melintas, peluh dingin membasahi badan saya. Apakah yang tersembunyi di sebalik senyuman ceria Lola itu? Persoalan tanpa jawaban membebani hati saya. Jika ini berterusan, bagaimana Max akan jadi ketakutan dan kebimbangan membanjiri loceng penggera berbunyi dalam hati saya. Akhirnya suatu malam saya membuat keputusan. Saya tidak boleh lagi mengabaikan naluri saya. Kamera keselamatan rumah yang dipasang di sudut ruang tamu adalah satu-satunya petunjuk untuk mencari punca perubahan Max. Mari kita lihat rakaman itu, kata saya. Andy kelihatan sedikit tidak senang. Betul-betul awak syak sampai tahap ini, tapi memang pelik. Saya membalas. Kami saling berpandangan membuka komputer riba dan menekan butang main. Pemandangan di skrin membuatkan saya menahan nafas. Di meja makan tengah hari, Max duduk di kerusi. Di hadapannya bungkusan snack dan jus manis. Lola berada di sisinya tersenyum dan berkata, "Good boy." Jantung saya berdegup kencang. Ini tak mungkin. Tangan saya menggigil.
Rakaman itu berterusan. Max coba mencapai mainan blok, tetapi Lola mengambilnya dan meletakkannya di rak. Tak boleh main hari ini, nanti bersepah, katanya. Dia kemudian menghidupkan TV dan menghulurkan alat kawalan jauh. Max menggumam perlahan makanan yang Mama buat. Namun Lola tersenyum. Makanan Mama tak sedap kan? Makan ni lagi bagus. Pada saat itu air mata saya mengalir. Apa yang awak cakap nih? Saya melihat Andy di sebelah saya menggenggam penumbuk. Max di dalam rakaman itu hanya merenung TV tanpa ekspresi. Dia tidak lagi ketawa terbahak-bahak seperti dulu, tidak lagi berlari ke sana-sini. Tubuh kecilnya duduk diam seolah-olah dihukum. Saya mengetap bibir. Ini bukan pengasuhan, ini adalah pengabaian. Suara Andy yang serak bergetar. Cukup, saya tak tahan lagi, kata saya dengan tegas. Andy mengangguk setuju. Kita mesti tamatkan semua ini esok. Malam itu saya hampir tidak tidur. Pikiran saya dipenuhi image Max yang meringkuk di dalam rakaman kamera itu. Setiap kali saya teringat belakang badannya itu, dada saya sakit. Air mata terus mengalir. Keesokan paginya, saya dan Andy duduk bersebelahan di ruang tamu hati kami, bercampur baur antara kemarahan dan kegelisahan. Tidak lama kemudian loceng pintu berbunyi. Lola masuk dengan senyuman ceria seperti biasa. Selamat pagi, good morning. Suara Andy perlahan dan dingin. Duduk. Wajah Lola keruh seketika. Tetapi dia dengan cepat mengenakan senyuman palsu dan duduk di sofa. Dengan tangan menggigil saya membuka komputer riba dan memainkan video dari kamera rumah. Di skrin jelas kelihatan Max diletakkan di hadapan snack dan adegan. Lola berkata, "Makanan Mama tak sedap." Apa semua ni? Suara saya bergetar menahan kemarahan yang tidak dapat dikawal. Lola mengangkat bahu dan tersenyum acuh tak acuh. Apa masalahnya, anak senyap awak pun senang kan? Kata-kata tidak bertanggung jawabnya membuatkan darah saya mendidih. Awak biarkan Max ketagih makanan manis malah rampas masa dia bermain. Adakah awak benar-benar fikir ini adalah menjaga anak? Andy menghentak penumbuk ke atas meja. Ini adalah pengabaian kanak-kanak, suaranya berang. Lola berhenti tersenyum tetapi segera berang dan meninggikan suara. Kalau tak puas hati jaga anak sendiri, saya tolong sebab awak terlalu sibuk. Pada ketika itu saya sedar. Orang ini tidak pernah berniat untuk bekerja demi Max sejak awal lagi. Hati saya dipenuhi kemarahan. Saya memberitahunya dengan jelas. Sila keluar sekarang. Sekarang. Lola mendengus, berpaling ke pintu depan. Ibu bapa yang menyusahkan. Dia meninggalkan kata-kata itu dan menutup pintu dengan kasar. Saya jatuh terduduk di sofa. Maafkan Mama Max. Ini semua salah Mama membuat pilihan yang salah. Suara saya tersekat-sekat dan bergetar. Pada ketika itu saya terdengar bunyi tapak kaki kecil. Max muncul menggosok mata yang mengantuk. Mama. Mendengar suara perlahan itu saya memeluknya dengan erat. Saya tidak akan membiarkan anak ini terluka lagi karena pilihan yang salah. Pagi selepas Lola dipecat, saya menyediakan sarapan untuk Max, roti bakar telur hancur dan pisang yang dulunya kegemaran Max. Mari kita makan, kata saya lembut. Tetapi Max tidak menghulurkan tangan untuk sudu. Dia hanya menggelengkan kepala perlahan. Tak ada snack biskut, ke hati saya terasa perit. Max, semua ni makanan sihat. Kalau tak makan dengan betul, nanti tak ada tenaga. Saya memujuknya tetapi dia hanya menundukkan kepala tidak bergerak. Andy yang berdiri di sebelah, bersilang tangan, mengeluh perlahan. Dia dah terbiasa sepenuhnya. Kata-kata itu kedengaran berat seperti hukuman. Saya sedar betapa rapuhnya kepercayaan setelah dikhianati. Apa yang patut kita lakukan sekarang? Saya bertanya kepada diri sendiri dengan suara perlahan. Di luar tingkap saya terdengar suara bertenaga anak-anak jiran yang pergi ke sekolah. Melihat belakang badan mereka, air mata saya mengalir tanpa disedari. Mengapa anak saya tidak boleh menjalani kehidupan kanak-kanak biasa? Persoalan yang sama bergema dalam hati saya. Realiti tidak membenarkan kami menunggu. Kami perlu bekerja dan kami tidak boleh biarkan Max seorang diri. Perlu cari pengasuh lagi, ke suara Andy penuh kekecewaan. Selain itu kami tidak nampak cara lain. Tapi kalau jumpa orang macam tu lagi macam mana, saya menggigit bibir terperangkap dengan kata-kata sendiri. Kekosongan besar dan luka yang mendalam ditinggalkan dalam hati keluarga kami. Kami mendambakan seseorang yang boleh dipercayai, tetapi kehilangan keberanian untuk mempercayai. Dikelilingi oleh perasaan bercanggah ini, kami tidak tahu bahawa Puan Lim Mei Jun, wanita Malaysia yang kami temui sekali semasa temu duga, akan mengubah masa depan keluarga kami. Beberapa hari selepas kehilangan Lola, saya dan Andy hilang arah. Kami berkata kami tidak boleh percaya pengasuh lagi, tetapi realitinya kami berdua tidak mampu menjaga Max sendirian.
Jika saya berhenti kerja kehidupan, akan menjadi sukar. Tetapi untuk menerima orang lain ke dalam rumah, kami berasa takut. Pergelutan dalaman berlarutan selama beberapa hari. Suatu petang telepon berbunyi, panggilan daripada pengurus agensi pengasuh. Kami amat kesal atas pengalaman tidak menyenangkan yang lalu. Jika Anda sudi, kami ingin memperkenalkan calon lain. Saya mendengar dengan senyap hati penuh syakwasangka. Puan Lim Mei Jun adalah calon yang pernah Anda temui sebelum ini. Beliau berpengalaman luas dan mendapat kepercayaan daripada banyak keluarga sebelum ini. Mendengar kata-kata itu, saya mengangkat kepala. Mei Jun. Saya teringat jelas temu duga kami, senyuman lembut dan suara yang tenang. Walaupun saya merasakan beliau seorang yang jujur, saya tidak memilihnya karena bimbang akan kemahiran bahasa Inggrisnya. Boleh ke sekarang nih? Saya bertanya dengan suara perlahan. Andy yang mendengar perbualan itu mengangguk diam-diam di sisi. Mari kita jumpa beliau sekali lagi dan berbincang. Kata-kata itu sedikit melegakan hati saya. Keesokan harinya, kami menjemput Mei Jun ke rumah sekali lagi. Dia berdiri di sana dengan ketenangan yang sama seperti dulu. Lama tak jumpa, katanya mengangguk perlahan, dengan sedikit rasa gugup tetapi penuh hormat. Pada saat itu saya merasakan bukan sekadar kesopanan formal, tetapi keprihatinan yang datang dari hati. Saya berkata dengan jujur, kami minta maaf kerana tidak memilih awak dulu dan kini menjemput awak kembali. Mei Jun tersenyum. Jangan risau. Keputusan Anda dibuat demi anak kan? Itu yang paling penting. Kata-kata itu meresap ke dalam hati saya, membuatkan mata saya terasa panas. Dia adalah seorang yang berinteraksi dengan hati, bukan mengutamakan formaliti. Mungkin orang ini boleh dipercayai untuk menjaga Max. Saya menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk, maka cahaya baru mula menyinari rumah kami. Pagi itu apabila Mei Jun datang ke rumah kami, sekali lagi saya bimbang perkara yang sama akan berulang seperti dengan Lola. Tetapi Mei Jun tidak panik. Dia duduk diam di kerusi ruang tamu. Dia tidak menyentuh mainan, tidak bercakap kuat, hanya memerhatikan Max dengan tenang. Kenapa tak suruh dia main? Saya bertanya kerana pengasuh sebelum ini akan segera memulakan beberapa jenis permainan. Mei Jun menggeleng perlahan menjawab dengan tenang. Pertama, menunggu itu penting. Anak tidak akan membuka hati serta-merta. Kami tunggu sehingga dia mendekati sendiri dalam suasana yang selesa. Sikapnya mengejutkan saya. Pengasuh sebelum ini nampaknya mengutamakan kecekapan dalam mengendalikan anak. Tetapi Mei Jun berbeza. Dia menghormati hati Max dengan cara menunggu. Selepas seketika, Max menyadari kehadiran Mei Jun. Dia mendekati dengan berhati-hati dan bertanya, perlahan, "Mak Cik buat apa?" Mei Jun tersenyum dan mengeluarkan sekeping kertas kecil. Ini bunga kertas. Di Malaysia kami melipatnya untuk menyampaikan restu dan kasih sayang. Dia menggerakkan jarinya dengan cekap mengubah sekeping kertas yang dilipat menjadi bentuk bunga. Mata Max bersinar. Max nak buat juga. Mendengar suaranya saya menahan nafas. Max yang dulunya lesu dan hanya menonton TV, kini menunjukkan minat secara sukarela. Mei Jun dengan sabar mengajarnya cara melipat. Jari kecil Max menggigil. Bunga kertas pertama yang dilipatnya tidak sempurna, tetapi dia tersenyum. Max berjaya. Dada saya terasa sebak mendengar kata-kata itu. Malam itu Max berkata, perlahan, "Mama, hari ini Max gembira." Sudah lama saya tidak mendengar suaranya seceria itu. Air mata saya mengalir. Saya merasakan Mei Jun memberikan bukan sekadar perkhidmatan formal, tetapi keprihatinan yang datang dari hati. Caranya perlahan-lahan mencairkan hati anak saya. Beberapa hari berlalu dan wajah Max semakin lembut. Walau bagaimanapun masalah terbesar kekal pemakanan. Dia masih mendambakan makanan manis dan hampir tidak menyentuh roti dan telur yang saya sediakan. Pada suatu hari Mei Jun berjalan ke dapur. "Hari ini jom kita makan buah sama-sama." Dia mengeluarkan sebiji epal merah. Max mengangkat kepala. "Max, kita basuh epal ni ya," sambil Mei Jun menghulurkannya. Max walaupun sedikit keliru mengambil epal itu dengan tangan kecilnya dan berjalan ke pili air. Dia memusingkan pili menggosok epal itu dengan kedua-dua tangannya. Titisan air memantulkan cahaya dan permukaan merah itu berkilauan. Mei Jun melihatnya dan mengangguk lembut. Bagusnya Max basuh. Bila bersih macam ni rasanya lagi sedap tahu. Max kembali dengan epal yang telah dibasuh, membeleknya dengan teliti seolah-olah ia adalah harta karun. Matanya menunjukkan cahaya yang tidak pernah ada sebelum ini. Mei Jun mengambil pisau dan memotong epal itu kepada saiz yang kecil dan selamat lalu meletakkannya di atas pinggan putih kecil. "Nah, ini epal yang Max basuh sendiri. Jom cuba makan satu potong." Max teragak-agak seketika, tetapi mungkin kerana epal itu dibasuh sendiri dia menghulurkan tangan secara semula jadi.
Apabila sepotong kecil masuk ke mulutnya, wajahnya segera berseri-seri. Manis mendengar suaranya, saya menekup mulut dengan kedua-dua tangan. Dada saya terasa panas. Dia makan Max, makan epal. Mata saya terasa panas dan air mata mula bergenang. Mei Jun berkata dengan suara tenang, "Yang penting bukan kuantiti, tapi keberanian untuk makan satu gigitan itu. Anak akan berminat secara semula jadi jika sesuatu itu melibatkan penyertaan dia sendiri." Saya melaporkan kepada Andy Max, makan epal yang dia basuh sendiri hari ini. Andy terkejut kemudian tersenyum. Mungkin ini hanya langkah kecil, tetapi ini adalah perubahan yang pasti. Sejak saat itu saya mula benar-benar faham bahwa pemakanan bukan sekadar mengisi perut. Ia terhubung dengan minat hati. Sejak hari dia makan epal, wajah Max mula kembali ceria. Pengalaman kejayaan kecil seperti makan buah yang dibasuh sendiri perlahan-lahan membuka hatinya. Mei Jun melihatnya dan bersiap untuk langkah seterusnya. Suatu tengah hari dia berdiri di dapur dan membuka penutup periuk perlahan-lahan. Bersama uap panas yang naik, aroma nasi yang dimasak memenuhi seluruh bilik. Wah, wangi! Max terkejut menghidu-hidu hidungnya. "Jom kita buat nasi dengan serbuk daging meat floss rice," kata Mei Jun. Dia membasahkan tangan dan mencedok segenggam nasi putih. Dia membentuknya dengan hujung jari, menyalurkan perhatian ke setiap butiran nasi. Nasi serbuk daging adalah makanan penting yang ibu di Malaysia sediakan untuk anak-anak tahu. Max merenung seketika dan akhirnya berkata, "Perlahan Max nak buat juga." Mei Jun tersenyum dan meletakkan semangkuk kecil nasi di hadapannya. "Basahkan tangan sikit, lepas tu uli macam ni." Max menguli nasi di antara kedua-dua tangannya dengan wajah yang serius. Jari-jari kecilnya sukar untuk membentuk dan bebola nasi yang dihasilkan berbentuk hodoh. Walaupun begitu dia ketawa gembira. Dia menggigit bebola nasi hodoh yang dibuatnya sendiri. Matanya bersinar. Sedap. Mendengar kata-kata itu air mata saya mengalir. Max makan bebola nasi. Kegembiraan yang tidak terkata meletus dalam hati saya. Hanya beberapa minggu yang lalu anak saya hanya berminat dengan snack dan jus. Kini dia makan bebola nasi yang dibuat dengan tangannya sendiri. Ini adalah bukti kehidupan seharian yang kami fikir telah hilang. Malam itu saya memberitahu Andy Max uli dan makan bebola nasi sendiri. Andy terbeliak terkejut kemudian ketawa. "Nasi je kan?" Saya menggeleng. "Bukan macam tu. Dia bukan sekadar makan. Dia menikmati keseronokan melakukan sendiri pada masa yang sama." Beberapa hari selepas kejayaan kecil bebola nasi, Mei Jun mencadangkan sesuatu yang baru. "Hari ini jom kita buat sesuatu yang panas," katanya. Dia berdiri di dapur mengeluarkan rumpai laut dan cendawan. Dia memasukkan air ke dalam periuk dan memanaskannya perlahan-lahan. Aroma hangat tersebar di dalam bilik. Bau sup jernih itu entah bagaimana menimbulkan nostalgia dan ketenangan. Ini adalah sup telur rumpai laut, sup telur dengan rumpai laut. Ia hampir setiap hari ada di meja makan keluarga di Malaysia, kata Mei Jun. Sambil bercakap dia memotong hirisan daun bawang halus dan perlahan-lahan memasukkan telur yang dipukul ke dalam periuk. Uap panas naik memenuhi bilik dengan lebih banyak kehangatan. Saya dan Andy saling berpandangan. Betapa wanginya kehangatan ini. Bau yang menyelubungi jiwa jarang dirasai dalam masakan rumah British. Max pada mulanya merenung periuk itu dengan sedikit waspada. Macam sup warna hijau je. Mei Jun tersenyum. Warnanya pelik sikit kan? Tapi bila minum hati pun akan jadi hangat tahu. Tidak lama kemudian semangkuk kecil, sup telur rumpai laut dituang dan diletakkan di hadapan Max. Uap lembut naik dan aroma ringan menusuk hidungnya. Max merenung seketika, akhirnya mengambil sudu dan mencuba perlahan-lahan. Saat berikutnya wajahnya berubah menjadi terkejut. Hangatnya. Dia berkata perlahan dan secara semula, jadi minum 2-3 sudu lagi. Melihatnya hati saya dipenuhi kegembiraan. Sarapan kami sebelum ini hanya terdiri daripada bijirin dan jus. Sup panas adalah kebiasaan yang tiada dalam sarapan kami. Tetapi kini anak saya di hadapan saya tersenyum menikmati sup telur rumpai laut dan berkata, badan rasa hangat. Dalam bahasa Melayu, ada istilah untuk makanan yang memberi ketenangan jiwa, hidangan sup hangat yang menenangkan jiwa, soup for the calm heart. Selagi ada sup di meja makan, ia akan menjadi tempat yang menenangkan. Kata-kata Mei Jun menyentuh hati saya. Saya sedar kebenaran yang nampak jelas, tetapi mudah dilupakan. Selagi ada sup panas di meja makan, perbualan keluarga akan meningkat secara semula jadi, dan suasana akan menjadi lembut. Sup telur rumpai laut mengembalikan kehangatan kepada keluarga kami. Beberapa hari selepas itu, Mei Jun mencadangkan cabaran baru. Hari ini jom kita buat nasi istimewa, katanya.
Dia meletakkan semangkuk nasi putih yang baru dimasak dan sebiji telur segar di atas meja. Nak makan telur mentah ke? Saya berkerut dahi. Di UK hampir tidak ada kebiasaan memakan telur mentah secara langsung. Kami sering mendengar tentang risiko salmonella. Andy juga bertanya, "Selamat ke?" Tetapi Mei Jun menjawab dengan suara tenang. Di Malaysia, pengurusan keselamatan pensijilan telur sangat ketat memastikan ia selamat untuk dimakan mentah. Ini adalah cara penting dan berkhasiat untuk kanak-kanak. Sambil bercakap, dia memecahkan telur ke dalam mangkuk kecil, menitiskan beberapa titis kicap dan mengacau perlahan dengan penyepit. Kemudian dia menuangkannya perlahan-lahan ke atas nasi yang baru dimasak. Ini adalah nasi telur mentah dengan kicap, makanan kegemaran kanak-kanak Malaysia. Max merenung mangkuk nasi kuning itu dengan rasa ingin tahu. Mei Jun pantas menyudu sedikit dan menghulurkannya kepadanya. "Max, coba rasa." Setelah teragak-agak seketika, Max memasukkan gigitan kecil itu ke dalam mulutnya. Saat berikutnya, matanya bulat, mulutnya penuh. Manis, sedap, suara gembiranya bergema. Saya menahan nafas. Saya terkejut dan terharu. Makanan asing seperti telur mentah boleh menjadi hidangan yang begitu lembut. Dada saya bergetar. "Betul-betul selamat ke?" Andy bertanya lagi. Mei Jun mengangguk dengan wajah serius. "Sudah tentu. Saya memilih telur yang segar dan selamat. Yang penting adalah pengalaman menikmati makanan dengan gembira dalam suasana yang terjamin." Saya akhirnya faham. Ini bukan sekadar makan. Ini adalah pendidikan yang menyuburkan jiwa. Max khusyuk makan nasi telur mentah dengan kicap itu, tetapi dia meninggalkan sebutir nasi kecil. Saya ingin berkata jangan paksa, tetapi Mei Jun menahan saya perlahan-lahan. Max, dalam bahasa Melayu ada istilah, hargai rezeki dan jangan membazir, kata Mei Jun. Hargai rezeki. Max memiringkan kepalanya. Mei Jun menjelaskan dengan lembut, makanan mengandungi niat baik orang yang menyediakannya dan kurniaan alam. Membiarkannya adalah membazirkan niat baik itu. Dia tidak memarahi, tetapi menyampaikan pengajaran dengan cara yang hangat. Max berpikir sejenak, kemudian perlahan-lahan menghabiskan butiran nasi terakhir. Selepas itu dia menangkup tangan kecilnya. "Saya dah kenyang." "Terima kasih." Melihatnya, mata saya terasa panas dan air mata tidak dapat ditahan. Di UK kami mengucapkan thank you sebagai formality selepas makan. Tetapi tiada kebiasaan menyatakan rasa syukur dengan sepenuh hati seperti ini. Hari itu saya mula-tula mengetahui bahwa perkataan kecil boleh membawa makna yang begitu mendalam. Pada suatu hari saya pulang dari shift malam penat dan lesu di sofa. Namun fikiran saya masih dihantui oleh Max. Ucapan saya dah kenyang. "Terima kasih." Selepas makan nasi telur mentah dengan kicap itu benar-benar menyentuh hati saya, tetapi kebimbangan masih ada di sudut hati. "Nak semak kamera ke?" Andy berkata perlahan. Saya teragak-agak. Walaupun saya percaya Mei Jun memori pengkhianatan lalu masih membelenggu hati saya. Baiklah, kalau tak ada apa-apa saya pun boleh rasa lega. Skrin komputer riba dibuka dan video mula dimainkan. Pemandangan di dalam bilik tidur. Max tidur lena di atas katil. Mei Jun duduk di sisi katil mengusap rambutnya perlahan. "Hari ini Max dah buat yang terbaik. Esok pun makan dengan gembira ya." Suara rendah dan lembutnya bergema dalam rakaman. Seiring dengan kata-katanya, pernafasan Max menjadi lebih perlahan dan stabil. Saya merenung skrin itu dengan penuh minat. Dada saya terasa panas. Ketika saya tidak bekerja, dia menyokong hati anak saya dengan kelembutan seperti ini. Dah lama tak nampak Max tidur nyenyak macam ni. Suara Andy juga bergetar. Saya teringat kembali. Semasa Lola ada, Max terikat dengan TV dan snack menutup hatinya. Tetapi sekarang tidak. Perkara-perkara kecil yang terkumpul di meja makan perlahan-lahan mengembalikan hati anak saya ke landasan yang betul. Dalam rakaman itu Max sudah tidur sepenuhnya. Mei Jun dengan berhati-hati menarik selimut untuknya dan bangun perlahan-lahan. Belakang badannya menunjukkan rasa bangga dan tanggung jawab tanpa mengharapkan balasan. Saya menggumam perlahan, ini barulah penjagaan sejati. Bukan perkhidmatan formal, tetapi pandangan yang menjaga masa depan anak. Pada saat ini dia menyambungkan semula keluarga kami. Pada suatu petang, Max dan Mei Jun sedang bermain blok. Mereka menyusun menara tinggi kemudian merobohkannya, ketawa mereka bergema. Selepas bermain sebentar, Mei Jun secara semula jadi mula mengemas blok. Dia berkata lembut kepada Max yang berhenti. "Max, jom kita kemas, sama-sama." Pada mulanya Max agak keliru kerana pengasuh sebelum ini sentiasa berkata, biarkan sahaja selepas bermain, tidak perlu kanak-kanak mengemas. Tetapi Mei Jun tidak tergesa-gesa, tidak memberi arahan, hanya diam-diam meletakkan blok kembali ke dalam kotak. Terpengaruh dengan tindakannya, Max juga mula mengutip blok dengan tangan kecilnya.
Mei Jun mengambil stoking yang bertaburan di lantai dan berkata, "Di Malaysia mengemas juga sebahagian daripada pendidikan. Menghargai barang berkait rapat dengan menghargai diri sendiri dan orang di sekeliling." Mendengar kata-kata itu, mata Max bersinar. Dia menyusun selipar di pintu depan kiri dan kanan kemudian tersenyum puas. "Saya berjaya. Ini bukan sekadar mengemas." Melalui tindakan kecil, dia mengalami tanggung jawab terhadap tindakannya sendiri dan membina ketertiban hati melalui penyusunan barang. Di UK, ramai mungkin menganggap membersihkan dan mengemas adalah tugas orang dewasa. Tetapi, cara Mei Jun berbeza. Dia memberikan anak itu rasa pencapaian "saya berjaya" dan secara semula, jadi mengumpul pembelajaran di dalamnya. "Max bagusnya," kata saya. Dia ketawa bangga. Senyuman itu dipenuhi keyakinan diri. Bimbingan kecil Mei Jun benar-benar menanam tabiat baru dalam hati Max. Pada hujung minggu, saya dan Andy menjemput Mei Jun makan malam di rumah. Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kami. Kami suami istri berdiri di dapur, menyediakan makan malam. Meja dipenuhi daging dan salad yang kami sediakan dengan teliti serta periuk sup telur rumpai laut yang dibawa oleh Mei Jun. "Ini sedikit ikhlas dari saya. Harap dapat dinikmati bersama," kata Mei Jun merendah diri. Wajah Max bersinar serta merta. "Yeay, sup telur rumpai laut, Makcik Mei Jun." Mendengar suaranya hati saya tersentak. Max yang tidak lama dulu merengek mahukan snack kini dengan ikhlas menantikan sup yang ringkas. Perubahan ini seperti keajaiban. Kami duduk mengelilingi meja makan mengambil penyepit dan sudu. Max menghirup sup telur rumpai laut dan ketawa berkata, "Sedap." Andy juga terkejut kemudian tersenyum tenang. "Sup ni betul-betul menghangatkan." Selepas seketika, Andy memandang Mei Jun dengan serius dan bertanya, "Kenapa awak sanggup buat semua ini untuk anak orang lain?" Mei Jun terdiam sebentar kemudian berkata, "Setelah anak saya membesar, ada kekosongan dalam hati saya. Tetapi saya sadar bahwa kasih sayang tidak terhad kepada seorang, ia boleh dikongsi dengan semua anak." Mendengar kata-kata itu, air mata saya hampir mengalir. Ini sama sekali berbeza daripada imej pengasuh yang terikat oleh kontrak dan kecekapan. Berdiri di sana adalah seorang ibu lain yang menjaga kanak-kanak dengan bangga dan kehangatan, bukan menganggapnya sebagai pekerjaan, tetapi membawa kasih sayang keibuan. Selepas makan malam, Max secara sukarela bangun dan mengemas mainannya. Kemudian dia memandang saya dan Mei Jun dan berkata, "Terima kasih Mama, terima kasih Makcik Mei Jun." Kata-kata itu walaupun kecil mempunyai kuasa dan terukir mendalam dalam hati saya. Masa depan tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Kehadiran Mei Jun bukan sahaja memberikan kami kehangatan seorang ibu kedua, tetapi juga membolehkan kami menemui semula ikatan keluarga yang hampir hilang. Perubahan Max dan keluarga kami akhirnya menjadi sebuah video yang tersebar di seluruh dunia melalui media sosial. Video ini tidak mempunyai persembahan istimewa, ia hanya merakam meja makan harian dan pertumbuhan kecil. Walau bagaimanapun imej ini merentasi sempadan dan menyentuh hati ramai orang, bahagian komen dipenuhi dengan kejutan dan emosi. Suara dari Amerika Syarikat berkata, "Saya tidak pernah terfikir untuk memberikan masa yang tenang kepada anak dan bukan hanya menuntut hasil." Ini adalah perspektif yang diperlukan dalam pendidikan Amerika. Seorang ibu British berkata, "Kata-kata, hargai rezeki dan jangan membazir menyentuh saya." Ia bukan mengajar anak untuk tidak membazir makanan, tetapi untuk berterima kasih kepada pembuat dan kurniaan alam. Saya juga ingin memberitahu anak saya. Komen dari Perancis menunjukkan resonansi budaya pemakanan. Meja makan sebagai pusat keluarga adalah tradisi yang sentiasa dihargai oleh Perancis. Tetapi perkataan seperti, "Mari makan," dan "Saya dah kenyang terima kasih" dari Malaysia ini seperti sihir yang menghubungkan hati. Penonton Jerman pula mendapat inspirasi pendidikan. Cara dia mengendalikan pengemasan bukan sebagai kewajiban kanak-kanak, tetapi sebagai pendidikan mengejutkan saya. Tabiat kecil boleh memupuk ketertiban hati adalah falsafah yang luar biasa. Resonansi dari pelbagai negara Asia juga berterusan. Pengasuh Malaysia ini menunjukkan kebanggaan wira tanpa nama. Kami merasakan kehangatan kemanusiaan yang melampaui kontrak dan kecekapan. Nasi serbuk daging sup telur rumpai laut nasi telur mentah dengan kicap. Ini semua hidangan ringkas, tetapi ia mempunyai kuasa untuk membuat anak tersenyum. Hebat, perkara kecil di meja makan yang diabaikan oleh semua orang kini dibincangkan di seluruh dunia. Ini seperti keajaiban. Pertumbuhan Max dan sikap Mei Jun bukan sahaja menyelamatkan sebuah keluarga, tetapi juga mengingatkan dunia tentang kebenaran universal bahwa makanan menyuburkan jiwa
Demikianlah tindakan senyap seorang pengasuh Malaysia merentasi sempadan, menyebarkan kitaran resonansi dan kesyukuran. Kisah yang bermula dari dapur kecil kini menyalakan cahaya harapan di meja makan keluarga di seluruh dunia. Terima kasih kerana menonton. Jika anda suka, sila langgan saluran ini dan tekan suka. Kami juga menantikan komen anda. Jumpa lagi dalam video seterusnya.